الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu untuk menyambung pelajaran kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah kita berada pada perbincangan tajuk Aqabah yang keempat, yakni Aqabatul Awarid, rintangan-rintangan yang menyanggah perjalanan ibadah, yang menyebabkan ibadah kita tidak sempurna. Jadi kita dah bincangkan sebahagian besar daripada Aqabah Awarid, rintangan-rintangan, kekangan-kekangan dalam tajuk ini, yang mana kita telah sampai membincangkan rintangan-rintangan ini perlu dibentengi, perlu dihadapi dengan benteng yang kokoh, khususnya berdepan dengan persoalan cabaran yang melibatkan rezeki antaranya. Jadi kita dah bincangkan itu, aspek yang penting dalam menjadi benteng kepada godaan rintangan ini ialah perisai yang bernama taqwa dan tafwid. Adapun taqwa dan tafwid ini dua hal yang hampir sama, cuma perbezaan hanya sedikit. Yang mana tafwid bukan taqwa, tawakal dan tafwid, kedua-duanya hampir sama, cumanya tafwid ni lebih mendetail, lebih mendalam. Kenapa kita perlu bersandar kepada sifat tafwid? Kita telah bincangkan itu ada dua perkara. Tafwid dengan makna menyerahkan seluruh urusan ini kepada Allah tanpa kita ambil peduli dah lepas tu apa akan berlaku, terpulang. Mutlak kita serahkan kepada Allah segala yang kita usahakan. Kita tak menoleh dah, terpulang kepada dia. Baik dan buruk, elok tak elok, terpulanglah keputusan kepada Allah. Itu tafwid. Mewakili juga makna taqwa. Kenapa perlu bersandar dan memakai perisai tafwid ni dalam berdepan dengan rintangan-rintangan hidup? Itu dia beri dua alasan. Yang pertama, dalam hidup ini banyak masalah yang tak selesai, yang hanya boleh diselesaikan oleh Allah. Jadi Allah ni bagaikan seorang yang berkepakaran dalam sesuatu urusan. Jadi kepakarannya itu diiktiraf. Umpamanya kepakaran dalam bidang keuangan. Tentulah dalam masalah pelaburan, seseorang akan memilih seorang pakar dalam bidang keuangan untuk menguruskan keuangannya. Dan dia yakin menyerahkan urusan keuangannya kepada pakar keuangannya, sama ada untuk trading dan sebagainya. Dan dia tidak bimbang. Begitulah seolah-olahnya apabila meletakkan urusan ini kepada Allah, maka rasa tenang dan selesai. Dan selamat daripada masalah. Timbul masalah boleh selesai. Itu keyakinan yang pertama. Kenapa kita menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, insya-Allah sifat tafwid ini akan menyelamatkan kita daripada sebarang musibah yang ada di dunia ini, khususnya melibatkan urusan penghujung hayat kita ni, akan diurus dengan teratur oleh Allah, tanpa kita ragu. Jadi kita sambung tajuk ini, muka surat 190 bawah tu.
bertolak daripada sini, ya ini persoalan kita bahas tadi tentang tafwid. Kenapa engkau tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah? Kalau kepada manusia sahaja engkau mahu dan percaya bahawa manusia itu paling pandai dan paling setia, tetapi kenapa engkau tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Tuhan sekalian alam? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang mengatur segala urusan di langit dan segala urusan di bumi. Allah lebih tahu daripada sesiapa yang tahu, dan dia lebih berkuasa daripada sesiapa sahaja yang berkuasa. Dan dia lebih kasih dari siapa sahaja yang mengasihani, dan dia lebih kaya dari siapa sahaja yang paling kaya. Oleh yang demikian, serahkanlah semua urusan kepada Allah. Jelas tentang hakikat tafwid tadi, apa rasional alasannya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia jaminan yang mutlak akan selamat. Baru ni keluar balik kenyataan. Orde baru dunia yang diciptakan oleh Barat. Antaranya kenyataan daripada Bill Gates yang berkait dengan persoalan vaksin yang lahir dari isu COVID ni kan. Vaksin ni satu kenyataan yang keluar baru ni, dia antara cakap mudah ni racun membunuh orang lah jangka panjang. Dan vaksin tu akan terkesan selepas 2 tahun. Jadi kita semua dah kena vaksin kan? Tu. Allahu Akbar. Bila dunia ni dipegang oleh kuasa yang tidak bertuhan, kita secara automatik terpaksa pasrah. Allah tak tahu ke ni akan berlaku. Ini proses pembasmian, penghapusan etnik manusia secara terancang menggunakan nama teknologi yang disusun oleh Orde Baru Dunia yang berkiblat ke Barat. Kenyataan demi kenyataan keluar tentang bahaya vaksin ni. Tapi apa boleh buat? Allah tak tahu ke umat Islam yang akan kena, umat Muhammad yang akan timur musibah ni? Tahu. Tu dalam konteks tafwid ni, apa sikap kita? Di sini lahir keyakinan kita kepada Allah. Kalau dalam kenyataan tu, kesan daripada vaksin ni akan lahir, yakni klimak dia mati selepas 2 tahun. Comel perut kita dengar kan? Datuk, tengah pegang apa MPKK. Tak comel ke kita? Tengah makan bencen. Datuk, comel. Bisnes tengah naik. Ini maksud dia tafwid ni. Maza nasna'. Apa kita perlu buat? Pada kita ada Allah Ta'ala. Di sinilah peranan keyakinan kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan mutlak hidup dan urusan kehidupanku ini kepada Allah. Apa Allah kata dalam hadis kursi? Ya ghulam, wahai anak muda, awil insana awil ini jitam'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Wahai anak muda, ni yakin kepada tafwid ni. Sekiranya seluruh alam ini manusia berkumpul bersatu untuk menghalang sesuatu nikmat yang Allah dah tetapkan untukmu, nescaya mereka tidak akan mampu. Kuasa Allah tidak terbatas. Ini vaksin ni. Vaksin tu makhluk. Makhluk ni terikat dengan kanun sistem yang Allah susun. Dia tidak ada kuasa. Dia sebab ni tidak ada kuasa. Cuma dia memberi satu perjalanan untuk menyempurnakan suatu takdir. Kalau Allah tak izin, lam yanfa'uka. Seluruh dunia alam ini menghalang untuk sesuatu yang Allah telah tetapkan kamu perolehi, kamu dapat, nescaya mereka tidak akan mampu menghalang.
Pasti sampai kepada kamu. La in jama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu lak. Sekiranya seluruh makhluk di bumi ini bersatu, berhimpun untuk memberikan mudarat kepada kamu, kalau Allah tak izin, lam yadurruk. Mudarat ini tidak akan sampai illa ma kataballahu lak, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan kau kono. Adalah yang mati, adalah yang bengot, adalah pensan, kan? Ada yang sakit, kan? Tapi bagi orang yang takdir yang disusun oleh Allah Ta'ala, dia tak ada apa-apa, tak terkesan, lam yadurruk, dia tak akan beri mudarat kepada kamu. Ini prinsip kekuasaan dan kekuatan Allah Ta'ala dalam takdirnya. Andai kata takdir kono, lepas 2 tahun kita mati tu, itu takdir untuk kita lah. Tak semua mati, baki masih hidup. Yang menerima takdir mati itu izin Allah. Ini tafwid. Ini maksud wa ufawwidu amri ila Allah. Baik, kita pegang dah ni. How to move. Macam mana nak buat? Bangun menghadap Allah. Serahkan diri kepada Allah. Dalam sembahyang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 kali satu hari. Dan kita baca ayat ini 17 kali satu hari. Ini pengertian kita kena faham. Kita serah diri kepada Allah Ta'ala dalam solat tu. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. Sepatutnya ayat tu bukan iya dulu, na'budu iyyaka, tapi ditukar iyyaka na'budu. Ada pengertian. Kenapa ditakdimkan iyyaka wa iyyaka nasta'in? Sepatutnya nasta'inu iyyak. Tapi wahyu turun dengan lafaz iyya wa iyyaka nasta'in. Ini ada pengertian dalam bahasa Arab. Khusus merujuk kepada wahyu ni. Hanya kepada Engkau kami sembah, kami sujud, kami mohon, kami mengharap, wahai Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau-lah satu-satunya Rabb, tempat mutlak kami mohon pertolongan. Kerana pertolonganmu tidak ada sesuatu yang boleh menafikan. Sampai di sini dalam Fatihah kita tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab live. Hadza nisfain. Allah live jawab. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah sambut hadza nisfain. Di sini bagi 2 kata Allah Taala. Nisfahu li wa nisfahu li 'abdi. Sebahagian daripada ayat ini untukku. Iyyaka na'bud, hanya Engkau yang kami sembah. Allah Ta'ala kata, ini hak aku. Penyembahan, kepatuhan, ketundukan khas untukku. Ini milikku. Hadza li, Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hadza li 'abdi, ini untuk kamu. Ini confirm ni tuan-tuan. Ini satu janji confirm daripada Allah dalam solat. Sebab solat ni salah satu nama solat, makna solat ni ialah doa, mohon. Allah Ta'ala kata, hadza li 'abdi, ini yang kedua ni untuk hamba-Ku, untuk kamu. Apa yang kamu minta? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sya'al. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta pasti aku sempurnakan. Allahu akbar. Ini memenuhi dan menyempurnakan maksud wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala urusan ni kepada Allah. Sebab ulama-ulama kerohanian sebut, bila sampai di ayat ni, antaranya almarhum Syekh Dr. Syed Ramadan Al-Buti, dia kata setiap Fatihah kita, bila sampai di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita kata apa? Ya Allah, aku serahkan hidup ni kepadamu. Aturlah wahai Allah.
I'tikad dalam hati ketika itu. Ni deal live hari-hari. 17 kali kita ulang Fatihah ni. Sampai di sini, i'tikad kita, ya Allah, tak ada tempat aku bergantung. Kaulah satu-satunya tempat aku bergantung. Tolonglah. Hari-hari. 17 kali. Kita ulang ni dalam hati kita. Yakin kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Sehari 17 kali. Tak masuk sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah. Tak masuk sembahyang duha, tak masuk sembahyang tahajud. Ini pengertian yang kita kena hayati dalam hidup ni. Tak ada tempat lain. Walaupun dunia dengan strategi ini merancang untuk mengikat kelahiran manusia, untuk mengekalkan kuasa mereka. Apakah Allah tak tahu? Allah tahu. Jadi apa sikap kita bila yakin Allah tahu? Wa ufawwidu amri ilallah. Kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau inilah sifat keyakinan dan kebergantungan kita kepada Allah, apa yang kita nak ragu? Apa yang kita nak bimbangkan lagi? Apa yang boleh menyebabkan kita jadi hazan, duka cita? Tak ada dah. Semuanya telah ditentu dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada elok tak elok berlaku atas kita, itu kehendak dan pengetahuan Allah. Kita tak ada rasa apa-apa dah. Kita akan bincang selepas ni. Selepas itu lahirlah hakikat yang disebut dalam jiwa kita, yakni sifat ridha. Kita akan sampai lepas ni, insya-Allah. Ini pengertian kita kena faham. Kenapa dalam bab yang keempat ni Imam Ghazali menekankan persoalan tawakal dan tafwid. Dalam hidup ni sangat penting. Jangan keluh kesah. Apa pun yang berlaku, kan? Insya-Allah, Saya lagi Sabtu tu baru balik daripada Spain, Morocco. Pirehlah aku kawan-kawan. Nak sangat nak pergi Spain ni, nak tengok Qasrul Hamra tu. Bekas peninggalan kerajaan Islam di Andalus. Lihat istana peninggalan Khalifah Islam di Andalus. Ya. Memanglah tuan-tuan. Bila kita berdiri di hadapan istana Qasrul Hamra tu, memang sayu hati kita. Sebab apa? Itu lambang punah wujudnya kerajaan Islam. Kita berdiri di hadapan saksi zaman daripada qada dan perbuatan Allah Ta'ala. Dia pernah melahirkan umat di situ yang bersyahadah, mendokong kalimah la ilaha illallah. Kita berdiri di situ, tak sayu tuan-tuan. Melihat peninggalan dan bukti sejarah. Allah suruh kita dalam Quran, qul siru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Fanzuru, lihat, ambil iktibar. Kita berdiri di hadapan Qasrul Hamra. Bala syahidna ya Allah. Benar wahai Allah, kami saksikan bukti kekuasaanmu dan bukti sejarah. Itu tujuan kita berjalan, tuan-tuan. Meyakini qada dan perbuatan Allah. Bila Kristian menguasai Andalus, dia beri 3 pilihan pada umat Islam. Pertama, masuk Kristian. Kedua, keluar daripada Andalus. Yang ketiga, tak nak keluar, mati. Cuba bayangkan tuan-tuan kalau kita duduk di posisi itulah. Orang Melayu kono macam tu lah. Kalau robui kat Cina. 3 pilihan. Allah tak tahu kan ini berlaku? Di dalam ilmu Allah saja azali lagi. Benda ni akan berlaku. Dia tahu. Tapi kenapa dia menghalalkan dan membenarkan peristiwa ini berlaku? Itulah hikmatullah. Itulah hikmah daripada qada dan takdir Allah. Kita tak tahu apa rahsia di sebalik itu. Kita berdiri menyaksikan. Allahu Akbar. Itu bagaimana? Umat Islam
dihapuskan secara sistematik di Andalus. Gereja-gereja Kristian dengan padri-padrinya membina bangunan khas di bawah lantai gereja. Dalam bahasa Arab dipanggil mahakimut taftish, mahkamah-mahkamah rahsia. Hal ini diungkapkan dalam satu buku yang dikarang oleh Dr. Jalal Al-Alam dalam bahasa Arab, Dammirul Islam wa abidu ahlahu. Hancurkan Islam dan leburkan umatnya. Dia cerita tentang mahkamah-mahkamah rahsia di bawah lantai gereja. Berbagai-bagai bentuk alat penyiksaan membunuh umat Islam secara sistematik, bunuh secara beransur-ansur, bukan potong terus, seksa bagi mati secara beransur-ansur. Hapus Islam di Andalus. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka cuba memadamkan cahaya-cahaya Allah yang iman di mana mereka pernah wujud dan bertapak. Mereka cuba memadamkan cahaya ini. Wallahu mutimmu nurihi. Ini janji Allah Ta'ala. Ini surah Tafwid tadi tuan-tuan. Allah tetap menyempurnakan, tidak akan hilang kalimah ini di bumi tersebut. Umat Islam, khususnya umat Islam di Mauriski, kawasan selatan Spanyol itu, menyembunyikan Islam mereka dan mereka memelihara Islam secara rahsia. Ini lahir balik, gulungan Mauriski naik balik. Ini janji Allah. Manusia tidak akan mampu memadamkan iman ini bila dia bertapak. Walaupun segala undang-undang dan peraturan digunakan untuk menyekat dan membunuh nur ini, mereka tak akan mampu. Hati kita kena yakin tu. Apa pun keadaan, kalau kita di posisi umat Islam Andalus ketika itu, 500 tahun yang dulu, Andalus, Spain jatuh ke tangan Kristian tahun 1953. 1492. Sedangkan Konstantinopel, Turki jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih 1453. Setelah 50 tahun, Turki dikuasai oleh Islam, Andalus jatuh. Dia orang bukan senang tengok Konstantinopel jatuh di tangan Islam. Dia merancang. Jatuh sana, kita take over sini. Itu perancangan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pahitnya tuan-tuan 500 tahun. Perlembagaan yang baru dibina di Spain mengharamkan walaupun seorang umat Islam hidup di bumi Andalus. Tahun 1992, selepas 1992, tengok ni kerja Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Bangun Islamic Center di Madrid. Walaupun perlembagaan dia mula tidak dibenarkan. Jangan kata Islamic Center, seorang pun tak boleh. Tiba-tiba berubah selepas 500 tahun terbina Islamic Center di Madrid. 4 tingkat, besar tuan-tuan. Macam mana boleh berubah? Tak ada yang kekal atas dunia ni melainkan Allah Ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Atau janji Allah, wallah, demi Allah, demi kekuasaanku, mutimmu nurihi. Dia tetap akan mengekal dan memelihara dan menyempurnakan kalimah ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang Islam, walaupun orang kafir tak suka. Allahu Akbar. Kita di hadapan sejarah, bukti sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada kita, jangan ragu, jangan bimbang. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bimbang, yakinlah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Granada, di Masjid Besar Granada, besar tu masjid tu, tak berapa hektar.
Masjid besar Granada. Tapi dalam tu dia ada ubah jadi gereja. Allahu Akbar. Sayu kita tengok tuan Liling bangunan tertulis khat-khat Al-Quran. Di dalam tu gereja. Allahu Akbar. Dan tak jauh, lebih kurang 1 kilometer daripada atas bukit dekat Granada tu, ada sebuah surau. Kami sampai tu azan. Terkejut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ish. Ada surau kat sini. Ada masjid. Ada sebuah masjid di situ. Kecil je. Itu bukitnya. Saya tanya salah seorang penduduk di situ. Saya kata, ada ke orang Islam keliling ni? Dia kata ada. Berapa ramai? Kita lebih kurang 10,000. Allahu Akbar. Ya? Siapa boleh sangka benda macam ni berlaku? Dihapuskan secara sistematik. Tapi selepas 500 tahun hidup balik. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya di bumi ini, di mana-mana dia pernah hidup, dia tak akan padam. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tak nak. Allahu Akbar. Ya. Jadi umat yang tersisa dulu selepas penjajahan Kristian di Andalus, mereka menyembunyikan iman, menukar istilah-istilah solat, tak sebut solat, tukar dalam kalimah Spain. Zakat tukar, zikir tukar untuk memelihara. Namun padam tidak. Ya, Allahu Akbar. Dan ada satu kawasan di kawasan Tanah Tinggi di Maureski itu, lahir satu perkampungan sufi. Sekarang ada sekolah, ada pertanian, ada pejabat, ada macam-macam. Macam mana boleh lahir ni tuan-tuan? Ini kuasa Allah. Ini penting dalam hidup ni tuan-tuan. Apa je suasana yang melingkungi yang kita lalui, yakin pergantungan kita, wa ufawwidu amri ilallah. Pegang keyakinan kita kepada Allah. Yakin pada agama ni kan. Jangan tertipu dengan keduniaan yang bersifat material ini. Sementara waktu boleh, tapi bukan kekal. Ya. Jadi kita yakin dalam hidup ni, kita di Malaysia, tapi bila kita lihat sejarah yang berlaku di sekeliling, meyakini kita, insyaAllah. Memperkuatkan keyakinan kita. InsyaAllah Islam ni akan bangun dengan keyakinan bahawa ini adalah urusan yang disusun oleh Allah. Kenapa engkau tidak menyerahkan segala sesuatu kepadanya agar dia memilih bagimu dengan ilmunya yang halus? Kita yakin apa yang berlaku ke atas kita, ke atas umat Islam ni, di atas ilmu dan telekan pengetahuan Allah yang bersifat kaunuhu ta'ala aliman. Dalam tauhid kita baca kan, kaunuhu ta'ala aliman, Allah bersifat berleluasa, berkuasa dalam ilmunya. Dia tahu ilmunya yang maha halus, yang tak mampu ditebak, tak mampu diteka oleh manusia, dan dengan peraturannya yang baik memilihkan apa yang tidak sampai pengetahuanmu kepadanya dan tidak dapat dicapai dengan kefahamanmu. Ya? Ilmu Allah Ta'ala ni tuan-tuan bukan semua boleh dijangkau oleh manusia. Sebab dalam kita yakin kepada Allah, kita beribadat ni tuan-tuan, kita berzikir, kita bersalawat, kita bertahajud, kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya semayang tadi 17 kali kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita serahkan urusan kita kepada pakar. Sama dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Dalam segala urusan yang melibatkan pengurusan yang complicated, rumit, kita tak ada kepakaran, kita akan serahkan kepada, antaranya dalam undang-undang, kita serahkan kepada lawyer, peguam. Bila kita dah lantik peguam, kita bayar fees peguam, serahkan ke dia urusan, dan kita yakin dia yang akan mengendalikan. Kalau proses mahkamah secara profesional, kita iktiraf dia, serahkan dia, kita lepas tangan. Penyerahan yang mutlak tentu
kek lawyer, setelah kita bayar fees dan kita yakin background dia tu, lawyer ni banyak kes dia menang. Kalau dulu kapal sing, kan, kes-kes yang berat-berat serah ke kapal sing, biasanya mau menang. Dah serah ke kapal sing, senang hati, relax. Perasaan senang hati dan relax itu dipanggil zauq dalam ibadah. Serah ke Allah Ta'ala dalam ibadat, zikir, tahajud, qiyam kita, puasa sunat kita, mujahadah kita, salawat kita kepada Allah dengan keyakinan macam kita serah urusan pada kapal sing tadi. Yakin. Ini dipanggil zauq. Beramal ni kalau macam tu tuan-tuan. Yakin dengan rasaan. Sebab az-zauq, man zaqa arafa. Siapa yang dapat rasa zauq ni, dia tahu. Dia rasa dan dia tahu. Ya. Macam orang biasa makan gulai lah. Dia cium bau. Ini masak lada api daging koreng ni. Sampai tahu kan? Hidup. Ini nasi Arab ni. Kambing ni. Pakai kambing tu. Itu zauq tuan-tuan. Bila zauq rasa, bukan cakap dia rasa, dia tak tahu. Ini wudu ni. Baik. Bau wudu dengan bau sambal belacan berbeza. Sambal belacan hangit pun. Wudu lain macam. Kau hidu, kau sedap. Baik, kena? Bila rasa dalam beribadat ni, tahu. Tahu dan istilah batin. Man zaqa arafa. Ini persediaan kita nak ambil tafwid tadi tuan-tuan. Man zaqa arafa, siapa yang rasa dia tahu. Oh, ini tahu. Tak yang kelentong lah. Kan? Yang kelentong lah. Dekat kuih rakyat nak kelentong RM50. Tak laku dah. Alah. Dan kau dalam kocek dan duduk ya. Sepe kau pakai tu dalam kocek dan duduk ha. Salah nak kena temerang. Macam tu kan. Nah, tuan-tuan kan. Cakap politik bodoh tak laku lah. Kena main sentimen Melayu, main sentimen bangsa ni. Bukan dia lah. Ini cikai punya politikus. Sebab apa? Kita menghidu bau. Dan kita tahu siapa dia. Man huwa. Man zaqa arafa. Man arafa ightarafa. Siapa rasa dia tahu, siapa tahu dia boleh apa? Pegang. Dia tahu kau siapa. Tak koyok lah. Sekilas air ikan dalam air, apa ujungnya? Kona jantan betina. Tu Hasan. Senang kau nak kona ikan jantan betina dalam air. Kalau telik je pun payah kona. Ni kau pula dalam air. Tok kiasan bahasa kita. Sekilas ikan di air, kona jantan betino macam mana? Oh, lah nak menaikan jantan betino. Itu kepakaran dia tahu. Ightarafa. Yang kelentong lah. Sepe ke tu. Yang kau cek dan duduk macam tu mana lah tuan-tuan ya. How to move. Nak capai benda ni dia. Kena rasa. Beribadat kita kena ada rasa ni. Rasa dapat tahu. Tahu dapat apa? Pegang. Dapat pegang ni tuan-tuan dipanggil haqqul yaqin. Maklumat yang sampai pada tahap verification. Hak tahaqquq. Yakin. Ini rahsia ketahanan umat ni tuan-tuan. Kita bukan follower. Kita bukan orang ikut orang. Kita berdiri di atas kepahaman kita. Keyakinan kita. Tak berbelah bagi. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, tribulasi, ujian sangat besar tuan-tuan ya. Kalau tak kuat pegang ni lucut ni tuan-tuan, haru biru kita jadi Kita yakin. Dengan
kefahaman yang kita pegang, tetapi setelah engkau menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, engkau boleh mengerjakan tugasanmu sendiri yang mengenai dirimu dan akibatnya. Dan apabila Tuhan telah memilih bagimu sesuatu yang engkau belum tahu apa rahsianya, sebaiknya engkau reda dengan yang demikian itu dan engkau tenang dan tenteram kepadanya, sebab itulah yang maslahat dan inilah yang terbaik. Renungkanlah hal ini, semoga engkau mendapat hidayah insya-Allah. Datanglah tuntutan, dah kena dah jelas benda ni, itu kehendak Allah Taala. Apa nak petikai ni? Baik buruk, elok tak elok, suka duka, itu kehendak dia. Kita siapa nak petikai? Lahirlah haqiqatur ridha. Ini penting ni tuan-tuan. Jangan tangisi nasib. Apalah malang. Kan biasa kita dengar orang Melayu nyebutkan, apalah malang nasib pun ni. Apalah malang lah. Bukan malang. Itu pilihan Allah kat dia. Sabar, kau kena ridha. Itu bahasa dia. Kan? Apalah malang nasib ni. Orang dapat, kita tak dapat. Orang joki, kita tak joki. Bukan malang. Pilihan Allah ketika itu untuk kita tu dah yang terbaik. Alhamdulillah. Ini payah ni tuan-tuan. Tapi kena capai lah dalam hidup ni. Kan? Kalau cakap nak cocah-cocah, pandai-pandai baru, tu orang dalam kuliah ni tak pek ni dah. Ini kena jajak betul ni. Ya? Pegang betul. Ya? Orang beri sebut, tu cocah-cocah baru tu kan. Kek ni. Kek kan? Kek. Letak betul sampai angui. Tentu. Nah kan. Kefahaman tu, keyakinan tu ya. InsyaAllah. Jadi kita dah faham dah apa yang ditentukan oleh Allah dalam soal tafwid tadi, itu adalah rahsia yang kita tak tahu. Dia mengetahui. Okey? Clear? Alhamdulillah. Adapun redha terhadap qada, yakni keputusan Allah, maka ianya perlu difikirkan dari dua kepentingan. Kena lihat daripada dua aspek. Bab redha ni dia kata Imam Ghazali. Kepentingan pertama mengenai faedah yang ada dalam redha, sama ada untuk masa sekarang maupun untuk masa akan datang. Ini yang pertama. Redha ini ditinjau daripada dua sudut, dua asas yang penting. Iaitu waktu sekarang, ketika ini dan juga akan datang. Adapun dia kata, kepentingan kita kena faham mengenai sifat redha ini, hasil dan manfaat dia sekarang ialah membuatkan hati tidak akan menjadi bimbang, yakni sentiasa dalam keadaan bertenaga. Dia kata di sini, faedah yang pertama, fafaraghil qalbi minasyawaghil. Faedah pertama sifat redha ni, kita dah yakin dah ini kehendak dan datang semua daripada Allah Ta'ala, maka tenanglah hati. Tak kacau, minasyawaghil. Bisikan-bisikan, lintasan-lintasan, bayangan-bayangan, tak ada dah. Hilang semua anggapan-anggapan. Ini sebab ni, tak ada dah. Ini kehebatan sifat redha di satu sudut yang pertama. Lahirlah syawaghil, hilanglah syawaghil, kebimbangan-kebimbangan, anggapan-anggapan, tanggapan-tanggapan, sangkaan-sangkaan. Bila berlaku sesuatu takdir dalam hidup kita, hilang. Yakin ini kehendak Allah Ta'ala. Tak baca banyak-banyak lah. Baca yang ni, tenanglah hati. Alhamdulillah. Tenang dalam gelora. Alhamdulillah. Itu kehendak dia. Ya. Saya dah sebut ke tuan-tuan itu. Allahyarham Syedi Rashid di Singapura. Syedi Rashid, bapa saudara kepada Syekh Muhammad Murtada. Satu hari lepas kuliah subuh, dia beritahu ke anak murid dia. Dia kata, kau balik rumah ni sabar banyak-banyak. Ingat Allah, yakin kepada takdir Allah Ta'ala. Berkata juga dalam hati si Pulan, Pulan tunggu cakap macam ni. Tapi dia minta, kau sabar, yakin dan redha lah. Banyak-banyak kepada Allah Ta'ala.
balik rumah sampai kan rumah tinggi-tinggi kat Singapura. Balik rumah tengok anak kecilnya jatuh ke bawah mati. Tuan itu kalau berdampingan dengan syekh, di bawah didikan asuhan syekh, maka takdir itu diuruskan dengan sempurna dengan ilmu. Kan? Contohlah tu. Habis tunggu dah sabuk macam tu, tengok anak tertiarap jatuh, dah mati tak bernyawa. Nak kata apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Patutlah tunggu tadi pesan. Kena redha dan sabar. Contohlah tuan-tuan. Ilmu ni membimbing kita. Allahu Akbar. Kan? Contohlah. Contoh terbaik ya. Jadi tak goyang. Yakin dengan pilihan Allah Ta'ala. Dan bila yakin pilihan Allah Ta'ala ketika itu, tak kacau hati. Boleh terima dengan redha. Tapi tuan-tuan, Allah tidak menafikan sifat basyariah manusia. Sifat kemanusiaan ni. Bila tengok anak macam tu, siapa tak sedih? Siapa tak nangis? Itu tidak dapat nafi. Nangis, sedih itu satu kenyataan daripada sifat kelemahan basyariah, kelemahan insan. Tetapi dalam konteks itu tetap redha kepada qada yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini apa sebab tuan-tuan? Dalam politik di Malaysia ni kacau. Persoalan inilah tak sempurna. Politik yang tidak berdasarkan kepada kerohanian yang sebenar. Dia kena rujuk balik dalam kitab Minhajul Abidin. Politik betul-betul politik lahiriah betul. Nak menang. Lahir ni menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara. Fitnah, bohong, tipu. Boleh buat. Nak menang. Rasuah, tukar dengan sedekah. Nak menang. Nampak tak tuan-tuan? Berlaku yang ini. Sebab apa? Takut kalah, nak menang. Apa hakikat kemenangan dalam keadaan kita jauh daripada bimbingan Allah? Apa yang berlaku? Jadi sifat redha ni melahirkan yang pertama, di sudut dia akan melahirkan sifat tenang dalam hati seorang insan, tak kacau. Masih sanggup berdiri. Itu yang pertama. Ini kerana jika sudah redha, sebarang bentuk keresahan dan kesusahan yang tidak berfaedah menjadi berkurang. Kerana itu adalah seorang dari ahli zuhud ada berkata, kalaulah memang takdir itu suatu kepastian, maka susah dan bingung adalah suatu sikap yang sia-sia. Untuk itu apa yang harus dibimbangkan? Masih lagi ada perasaan bimbang. Dia kata, itu sia-sia kerja kau tu. Kau nak rasa bimbang, nak rasa kacau, apa sebab? Kau tak yakin ke Allah Ta'ala? Ni pilihan Allah Ta'ala hari ni kat kau macam ni. Terima. Kalau tak yakin, kau bimbang ke Tuhan. Maksud dia, kata salah seorang salafus salih, yakin. Itu di satu sudut. Perkataan di atas pada dasarnya bersumber daripada Nabi SAW. Apa asas perkataan as-salafus salih tadi? Berdasarkan hadis Nabi, iaitu Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi berkata, la yaqilhum muka wa ma quddira yakun wa ma lam yuqdar lam ya'tik. Hendaknya engkau tidak banyak bimbang. Bukan tak banyak bimbang. Jangan sekali-kali bimbang. Ya? Kalau terjemahan Indonesia mungkin betul ni. Tapi konteks ayat ini, maksud ayat ini, la yaqillu hammuka. Maksudnya jangan sekali-kali kamu berasa bimbang. Apa yang telah ditakdirkan Allah pasti terjadi. Confirm.
Sama ada yang terjadi daripada takdir itu yang kita suka ataupun tidak suka, pasti berlaku. Maksud dia tuan-tuan, sepanjang hayat kita, sejak kita hidup sampai hari ini, bermacam-macam ujian yang Allah bagi kita, suka, duka, riang, sedih, bermacam-macam kita lalui, sakit dan sihat, kan? Itu semua adalah di dalam perjalanan ketentuan takdir yang disusun oleh Allah yang pasti akan terjadi dan telah pun terjadi. Sebagai manusia yang yakin, dia terus yakin dan berpegang kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Di sana ada jalan keluar yang Allah akan bagi. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah, kata Nabi, pasti tidak akan menimpa kepadamu. Apa yang Allah dah janjikan selamat daripada kamu tidak akan berlaku. Ya. Salah seorang yang hidup di Jepun, apabila Amerika menggunakan kapal terbang B-52 mengebom dengan bom atom di Hiroshima, cuba kita baca sejarah orang yang hidup. Allah, dahsyatnya bom atom di Hiroshima, kesan radioaktif daripada bom atom tu. Orang yang cacat, anak yang lahir cacat, yang mati, subhanallah, kan? Itu saksi hidup yang menyebut tentang dahsyatnya kesan atom di Hiroshima. Ya. Tak semua mati, ada yang hidup. Allahu Akbar. Ya. Sampai hari ini kawasan yang jatuh bom Hiroshima itu dilapik, kan, timbun balik. Tak boleh buang radioaktif, kan. Sebahagian yang hidup tu, yang tak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, selamat, boleh mengesahkan balik bagaimana berlaku takdir yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yuqdar lam ya'tik, kata Nabi. Sesuatu yang tak masuk dalam senarai takdir Allah kepada kamu pasti tak akan berlaku. Sekiranya manusia lawis jama'at alla ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu lak. Kalau suatu mudarat yang dirancang oleh manusia untuk memudaratkan kamu, kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Ini kembali kepada persoalan tahfidz tadi yang melahirkan sifat redha, yakin. Kalau Allah memastikan benda tu tak kena ke itu, tak akan kena, kan? Isu COVID yang lalu, kan, ramai yang kono, ramai yang tak kono, betul kan? Yang tak kono relax, kan? Tak ada apa, tak ada vaksin, tak ada apa, relax, kita tak ada kono apa-apa, kan? Yang kono sampai masuk stage 3, stage 4. Stage 4 tu biasa ditidurkan. Tidur tu biasanya tidur tawi lah. COVID punya efek itu, lepas ditidurkan tu, doktor dah habis skill lah, lepas tidur tu tidur tawi lah. Itu nasib masing-masing lah, kan? Alhamdulillah. Asyik hari tu kono stage 3. Satu step lagi, kan? Alhamdulillah. Hari-hari kono cucuk, macam-macam cucuk. Perut dah kat mana lah, kan? Doktor nak menyelamatkan kita. Hari ni hidup balik, kan? Panjang umur, kan? Yang Allah bagi gaso, siaso COVID tu, kan? Lepas itu influenza yang baru ni, kan, kono ya sekali lagi. Ayo, kan, toki-toki yang nyawa, kan. Allah bagi gaso, kan. Apa tujuan Allah bagi gaso? Dia sayang kat kita. Bila kono tu kat mana kau nak bergantung? Kau bergantung kat ubek kau bergantung kat aku. Itu maksud dia, kan. InsyaAllah, ya. Nabi kata wa ma lam yuqdar lam ya'tik. Sesuatu yang Allah tak izinkan tak akan berlaku kepada kamu. Bila Allah berkehendak, apa pun, makanlah suplemen apa, makanlah tungkit ali banyak-banyak, kono. Betul, tungkit ali tu tak ada apa-apa efek dah. Tetap kono, ya. Inilah perkataan yang penuh isi dari nilai kenabian yang sampai kepada yang dituju
perkataannya sangat ringkas tetapi maknanya sangat luas, menyimpulkan maksud dan hakikat yang kita sebut tadi tentang tafwid, pengertian penyerahan diri kepada Allah, menerima segala-gala ketentuan Allah, sama ada yang kita suka ataupun yang kita tak suka, kerana sangkaan baik kita, husnuzon kita, sangka baik kita kepada Allah, inilah yang terbaik yang Allah tetapkan, aku terima. No comment. Jadi kalau inilah sangkaan kita kepada Allah Ta'ala, tak ada masalah timbul. Ya? Antaranya ialah duka cita. Disebut dalam kitab ni, duka cita ni ialah minal hammi. Hammi ni sama dengan mana al-hazani. Ham wal hazan. Dua-dua ni duka cita. Tapi ada sedikit perbezaan. Hammi ni sebelum nikmat yang ada kat kita ni hilang. Hazani ni lepas hilang, baru duka cita. Apa beza dia? Hammi kita sihat, takut kono taun, kono TB, kono COVID, kan? Takut tak? Ni tunggu dia. Aduh, kau tak takut? Bimbang. Itu ham. Penyakit batin. Takut dia kan. Dia pakai mask tu macam Tuhan lah. Kau ingat pakai mask tu dia tak boleh masuk ke celah-celah tu. Pakai mask tu sebab ya, jangan anggap itu top apa perisai kebal, tak ada dah, ngepet dia. Ramai orang tak pakai mask tu tak kono pun. Yang kono yang pakai mask tu. Kan? Nak jelaskan di situ tentang kekuatan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kat kita. Yang Nabi jelaskan di sini supaya kita yakin. Ya. Bahagian pertama, melihat di sudut pandangan tentang faedah ataupun kepentingan sifat ridha ni tadi. Ya. InsyaAllah daripada hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kepentingan sifat ridha. Dan insyaAllah kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang di sudut pandangan yang kedua, apa faedahnya sifat ridha. Yang pertama tadi kita akan tenang, yakin. Alhamdulillah. Tak goyang kita, yakin. Bila kita yakin dalam hidup ni, walaupun dalam musibah, kita tetap berjalan melaksanakan ibadah dan pergantungan kita kepada Allah. Hidup perlu diteruskan. Tak ganggu, jalan, melangkah seperti biasa. Sebab kita yakin ini kehendak Allah Ta'ala, apa nak ganggu? Ya. Itu dia aspek pertama kenapa perlu sifat ridha. Dan insya-Allah sesi yang akan datang kita akan bincangkan seterusnya tentang asas kedua tentang pandangan di sudut kenapa pentingnya sifat ridha. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Ini 10. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله.